أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ihsan Kampung Tumbuk Darat, yang dimulakan para alim ulama, asatizah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini. Sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dan termasuk dalam salah satu amal kebaikan kita yang akan menambah berat timbangan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah fi yaumil mahsyar nanti insya-Allah. Malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi SAW pernah bersabda, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal 'ilmu marfu'un wa yushiku an yakhtalifa ithnani fil fariidati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Nabi SAW bersabda, ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Quran, wa 'allimuhun nas, dan ajarkanlah Al-Quran kepada manusia, wa ta'allamul fara'idha, dan belajarilah faraid, wa 'allimuha, dan ajarkanlah ia kepada manusia. Fa inni imru'un maqbudun, kata Nabi, sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia dan ilmu akan hilang, wal ilmu marfu' wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani, dan sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya. Fala yajidani ahadan yukhbiruhuma, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan juga perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam sesuatu perkara yang mana kita niatkan untuk mengikut perintah Nabi SAW agar kita belajar dan mudah-mudahan kita ajarkan pula kepada
orang lain, terutamanya kepada kaum keluarga kita sendiri. Kerana harta ini bila sebut tentang pusaka biasanya melibatkan hubungan kekeluargaan, adik-beradik, anak dan juga ayah, anak dan juga ibu, anak saudara dengan pakcik, sepupu, semua ni waris yang terlibat dalam urusan pusaka. Malam ini kita masuk dalam muka surat yang ketiga. Dalam bab pengenalan, perjumpaan yang pertama kita cerita tentang muqaddimah. Cuma apa yang saya nak tekankan dalam pengajian kita dalam kitab Faham Faraid ini, dalam bab tajuk faraid, bukan hanya semata-mata kita bincangkan tentang teori. Kita juga akan bincangkan, selit-selitkan juga dengan isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita, yang melibatkan perkara-perkara faraid ataupun pusaka. Dan insya-Allah kita akan selingkan juga dengan isu-isu yang melibatkan urusan pengurusan. Isu-isu semasa yang hari ini mungkin tuan-tuan, puan-puan dah sedia maklum, isu tuntutan harta sepencarian. Seminggu, 2 minggu ni viral dekat Facebooknya, dekat TikToknya tentang kematian seseorang YB yang mana matinya, meninggal dunia pada tahun 2015. Hari ini tahun 2023. Dah berapa tahun? 8 tahun. Masih belum selesai urusan tuntutan harta sepencarian. Jadi kita akan sentuh dalam bab harta sepencarian. Adakah dia termasuk dalam perkara faraid, pusaka ataupun tidak? Dan kita juga akan ceritakan tentang pengurusan serba sedikit dengan pihak mana kita akan berurusan. Kerana realiti kita pada hari ini bila kita bercerita tentang teori semata-mata, teori ni dalam kitab lah, daripada muka surat 1 sampai muka surat 300 lebih. Ni semua teori. Teori. Kalau tuan-tuan nak dapatkan buku yang ada praktikal atau penerangan tentang pengurusan, boleh dapatkan buku ni. Buku Faham Faraid ini lebih kepada tentang teori hukum dan juga pengiraan faraid. Ada 300 lebih muka surat. Tapi buku ini pengurusan dan pembahagian harta pusaka merangkumi hukum, merangkumi pengurusan dan pihak-pihak mana yang kita akan berurusan nanti. Ada 500 lebih muka surat. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee. Kalau ini kami di kalangan da'i-da'i faraid, kami gelar Ustaz Hilmi Hanis ni ibarat macam tuan guru lah. Sebab merupakan rujukan kami dalam satu pertubuhan doa faraid Malaysia. Dihimpunkan semua da'i-da'i yang mengajarkan faraid di seluruh Malaysia dalam satu naungan pertubuhan doa faraid Malaysia. Dan Ustaz Hilmi Hanis ini merupakan timbalan presiden penulis kitab ini. Kami gelar dia sebagai tuan guru lah. Tapi kalau Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun ni, yang ni kami gelar sebagai mahaguru. Kalau yang ni tuan guru, yang ni mahaguru. Kerana pengalaman beliau dalam urusan pusaka, bertugas sebagai pegawai pusaka lebih 30 tahun. Dan dia antara orang yang terawal pelopor berdakwah tentang faraid di tanah air Malaysia. Dan sehingga hari ini usianya lebih 70 ataupun awal 70-an masih lagi giat dalam dakwah faraid, memberikan penerangan bengkel kursus kepada peguam-peguam syariah di seluruh Malaysia. Selangor, di Sabah Sarawak juga kadang memanggil beliau untuk memberikan penerangan bengkel kursus dan sebagainya. Jadi insya-Allah lengkaplah tentang pengurusan. Pada muka surat yang ke-3, tuan-tuan boleh semak dalam kitab, dalam buku masing-masing. Mana yang ada buku boleh lihat pada muka surat 3, yang tiada boleh lihat di hadapan. Dalam bab pengenalan, definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, hukum faraid ini
Ketentuan, ketetapannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, tilka hududullah. Maka hukum menetapkan pembahagian faraid ini adalah fardu ain kepada setiap ahli waris. Wajib apa? Wajib tetap, wajib tentu. Bahagi wajib ke tidak? Belum tentu wajib. Apa maksud belum tentu wajib? Kalau misal kata ada di kalangan ahli waris bersetuju muafakat nak bagi sama rata ataupun terpulang pada mereka nak bagi macam mana, harus dengan syarat kena ada ketetapan dahulu mengikut ketetapan faraid. Kerana ketetapan itu yang dikatakan fardu ain, wajib. Lepas kita tahu bahagian masing-masing setiap ahli waris, dan antara syarat lagi untuk sama rata atau muafakat dalam bahasa Arab istilahnya taharuj, keluar daripada kaedah faraid. Nak keluar, perbuatan keluar tu mesti kena ada perbuatan masuk. Tuan-tuan kalau daripada luar, tiba-tiba saya jumpa tuan-tuan baru nak masuk masjid, tanya, "Ji, tengah buat apa? Keluar dari masjid," tu Haji kata. Padahal belum masuk lagi. Dia tak jadi. Melainkan kalau kita dah masuk dalam masjid, jumpa kat luar. "Dari mana Ji?" "Baru keluar masjid." Betul lah, sebab dah masuk dulu. Jadi takharus ni diambil dari perkataan kharaja, iaitu keluar. Mesti masuk dahulu. Kerana masuk dalam faraid itu adalah wajib. Fariidatan minallah. Tahu bahagian masing-masing. Bila dah tahu bahagian masing-masing setiap ahli waris, semuanya orang yang akil dan juga baligh, kemudian bersetuju untuk muafakat nak bagi sama rata ke. Takharus maknanya apa? Menyerahkan hak. Kita ada hak, kita serahkan hak kita kepada waris yang lain, sama ada kita serah sebahagian atau sepenuhnya. Sama ada penyerahan kita itu dengan ada timbal balik atau tidak ada timbal balik. Maksud timbal balik ni apa? Ditebus. Aku tak nak tanah ni, masukkanlah nama kau seorang, tetapi kau kena bayar dekat aku. Itu maksudnya. Ada tebus, ada timbal balik. Atau dia kata, aku tak nak tanah ni semua, tak apalah, ambil dah semua, aku dah ada rumah, aku dah ada tanah. Itu pun takharus juga, menyerahkan semuanya kepada waris yang lain tanpa ada timbal balik. Kena syaratnya masuk dahulu, tahu dulu berapa bahagian setiap ahli waris. Kemudian kalau nak bersepakat, sama ada nak sama rata ataupun bagaimana pengiraan sekalipun, silakan. Cukup 3 syarat. Pertama, akil baligh di kalangan ahli waris. Yang tidak akil, yang belum sampai usia, yang belum baligh, dia tak boleh untuk bersepakat. Kena bagi bahagian dia mengikut faraid. Contoh, ada 10 waris. 3 orang yang masih lagi kanak-kanak. Yang lain 7 ni dah tahu dah bahagian masing-masing, semua dah tahu dah. 7 ni nak bagi sama rata. Ada 5 lelaki, 5 perempuan. 3 lelaki ni dia kata, saya nak bagi sama rata juga, sama-sama dengan abang-abang, dengan kakak-kakak yang lain. Percakapan dia tak boleh diterima pakai. Wajib bagi dia mengikut perkiraan faraid. Selebihnya, yang 7 tadi, kalau nak muafakat, nak sama rata dan sebagainya, silakan. Kerana dah cukup umur. Dan bila nak muafakat, bagi waris yang asalnya banyak menjadi sedikit, mesti kena ada kerelaan hati dia. Bukan kerana terpaksa, bukan kerana dipaksa dan sebagainya. Kena ada rela hati. Kalau dia kata, aku tak nak bagi sama rata. Kalau bagi sama rata, bahagian aku nanti jadi sikit. Ini biasa waris yang lelaki. Nak dapat kebenaran ini daripada siapa? Daripada waris yang daripada banyak jadi sikit. Daripada waris yang sikit jadi banyak, itu tak perlukan keredaan dia. Dia memang nak. Dia memang nak. Kalau tak nak pun, geleng-geleng dalam hati nak. Jadi maknanya apa? Nak dapat kebenaran tu daripada waris yang asalnya banyak jadi sedikit dengan sebab muafakat tadi. Kalau dia kata, aku tak nak, aku nak bahagian aku mengikut faraid, maka yang lain wajib bagi. Haram kata dia tamak. Tamak ni apa? Ambil hak orang masuk poket kita. Tapi kawan ni bukan ambil hak orang lain, tetapi ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Hukum faraid, ketentuan ini boleh dikatakan 99% dari Allah Subhanahu wa taala.
Cuma ada beberapa kes yang berlaku pada zaman sahabat. Nanti kita akan masuk dalam bab mustarikah, dalam bab ada 3 keadaan datuk dan juga saudara. Itu 3 bab yang asing, jarang berlaku, tapi kalau berlaku perkiraannya mengikut apa yang berlaku pada zaman sahabat. Zaman sahabat dah putuskan dan itu yang kita ambil. Selain daripada itu, ketetapannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Quran. Bagi bapa sekian-sekian, bagi ibu sekian-sekian, bagi suami, bagi isteri, bagi anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, bagi saudara lelaki, bagi saudara perempuan. Cukup jelas. Ayatnya jelas. Kalau kita baca terjemahan pun faham dah. Tak perlu penafsiran. Dan tidak ada ulama yang khilaf. Di kalangan ulama, para imam tidak ada yang khilaf dari sudut bahagian setiap ahli waris. Semua sepakat. Tak ada khilaf. Maknanya semua jelas. Ketentuan tu dengan jelas, nyata dan terang. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Tak ada berbeza pendapat. Yang kata suami, pada pendapat akulah, kata Imam A, pendapat aku suami sepatutnya dapat 1/3 berdasarkan ayat ini. Tak ada. Semua sepakat suami 2 keadaan, 1/2, 1/4. Isteri 2 keadaan, 1/4, 1/8. Ibu, bapa dan waris-waris yang lain. Perkataan faraid diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, kata nama berbilang daripada perkataan fariidah. Perkataan fariidah terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fariidatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke tidak? Wajib. Wajib tetap. Wajib tentukan. Bahagi silakan nak muafakat atau ikut pada faraid. Kalau ikut pada faraid, wajib waris yang nak muafakat bagi bahagian yang nak faraid tadi mengikut kiraan faraid. Masyarakat kita kadang-kadang ada yang tak faham. Ada yang sampai mewasiatkan kepada anak-anak. Nanti kalau mak mati nanti, ayah mati nanti, kamu semua anak-anak bahagi sama rata. Pernah tak berlaku? Banyak berlaku. Mak ayah tak nak kamu bergaduh-gaduh, nanti bila mak ayah dah mati, tanah yang ada ni bagi sama rata. Biasa tak dengar? Biasa dengar. Kerana tak faham. Ibarat seorang mak, seorang ayah kata dekat anak, nanti kalau mak ayah mati nanti, korang jangan sembahyang. Kalau kita dengar macam tu, pelik pula kan. Macam, nak ikut ke tak nak? Nak ikut ke tak nak? Sebab sembahyang wajib. Sama juga faraid tadi. Hukumnya wajib. Tetapi diwasiatkan supaya jangan dilaksanakan. Maka wasiat tadi batal. Tak wajib waris untuk ikut. Sama juga keadaan bila wasiat-wasiat itu berlaku tidak mencukupi syarat. Antara syarat yang biasa orang langgar dalam bab wasiat diberikan kepada ahli waris. Innallaha qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin, kata Nabi. Setiap ahli waris, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak ahli waris. Setiap seorang itu tak ada hak masing-masing. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Dan biasa juga kita dengar, nanti kalau mak dah mati nanti, rantai emas, gelang emas, rantai emas ni bahagi dengan adik-beradik kamu yang perempuan sahaja. Wasiat ke bukan? Wasiat. Apa beza wasiat dengan hibah? Hibah ni sebenarnya dia tak ada kaitan pun dengan faraid. Dia dalam bab, kalau buka dalam buku kitab-kitab fiqh, hibah ni dalam bab muamalat. Bab muamalat. Kalau susunan kitab fiqh itu bab pertama ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Yang muamalat ni termasuk dalam hibah, pemberian. Dalam bab-bab jual beli, dalam bab gadaian, dalam bab hadiah, hibah itu termasuk. Tetapi kita biasa dengar berkait dengan isu harta pusaka, ada juga dengar-dengar cerita tentang hibah, cerita tentang wasiat dan sebagainya. Kalau wasiat, dia berkait rapat dengan faraid.
Tetapi hibah dia bukan termasuk dalam faraid. Cuma nak membezakan antara hibah dan juga wasiat apa dia? Hibah ni pemberian semasa hidup. Kita masa hidup ada 10 ekar tanah. Ada 10 orang anak. Masa hidup ni bagi siap-siap seorang seekar, seorang seekar, seorang seekar. Itu namanya hibah. Bagi masa hidup, cakap masa hidup, serah masa hidup. Itu hibah. Kalau wasiat, cakap masa hidup tetapi serahnya lepas mati. Kalau ayah dah mati nanti, bagi tak masa hidup? Tak bagi lagi, tapi cakap masa hidup. Baginya bila? Lepas mati nanti. Itu beza. Dan bila kata hibah, syarat-syaratnya tak ketat seperti mana syarat-syarat wasiat. Hibah cukup rukun, ada yang memberi, ada yang menerima, ada barangnya yang diberi, ada ijab qabul. Di antara pemberi dan penerima, sah dah hibah tersebut. Nak bagi kepada siapa? Bebas, sebebas-bebasnya. Sama ada nak bagi kepada waris kita, ataupun nak bagi dekat jiran kita, dekat kawan kita, silakan, kerana itu masa hidup kita, pilihan kita. Cuma, ada cuma. Mentang-mentang kita sayang dengan anak yang seorang tu aja, semua kita bagi kat dia. Hukumnya sah tak? Sah, tetapi makruh. Kerana akhirat nanti Allah akan persoalkan kepada kita, kenapa kita tidak berlaku adil kepada anak-anak kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang nak buat hibah wasiat, saya biasa akan tanya dulu, kenapa nak buat? Kenapa nak buat? Kalau dia kata sebab anak saya ni anak angkat, kalau saya mati dia tak dapat pusaka, dia bukan waris, boleh, itu dianjurkan. Tapi kalau dia kata saya nak bagi ini kerana saya tak nak nanti kalau saya mati, harta saya ni, saya tak ada anak lelaki, dia kata, akan pergi kepada adik-beradik saya. Dia menafikan hak faraid bagi adik-beradik dia. Kalau ikut turutan, bila anak lelaki tak ada, harta baki atau asabah akan pergi kepada ayah dulu. Kalau ayah tiada, baru pergi kepada adik-beradik. Ini yang orang dulu-dulu tak adalah takut, cuma risau. Selagi tak ada anak lelaki, selagi itu dia akan cuba juga nak dapatkan anak lelaki. Tak cukup seorang, tambah lagi kilang lain, alasan nak dapat anak lelaki. Sebab risau apa tak? Risau takut hartanya nanti pergi dekat adik-beradik. Tetapi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, mafhumnya, kamu abaukum wa abnaakum, ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak tahu sama ada mereka ini yang mana lebih banyak manfaat kepada kamu. Sebab kita rasa anak kita ni lebih banyak manfaat kepada kita, maka kita bagi banyak-banyak kat dia. Kita tak tahu. Jadi kita yakin bahawasanya setiap ketentuan yang Allah dah tetapkan dalam faraid adalah adil, seadil-adilnya. Kalau kita rasa ada orang adil kat dunia ni paling adil, Allah lebih maha adil. Jadi Allah lebih maha mengetahui siapa yang lebih perlukan harta pusaka kita. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraida bi ahliha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Makna fardun dari segi bahasa ada 5. Yang pertama, ketetapan. Makna-makna ni kita ambil daripada mana? Daripada ayat-ayat Al-Quran. Maksud daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada perkataan fardun sahaja ada 5 maksud. Yang pertama, ketetapan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan. Faradtum, fardun itu maknanya tetapkan. Jadi maksud pertama, fardun adalah ketetapan. Yang kedua, makna fardun adalah bahagian.
Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍah, bahagian-bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan kepada ahli-ahli waris. Maksud yang ketiga iaitu kewajipan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Telah mewajibkan, qad farada, mewajibkan. Itu makna yang ketiga, kewajipan. Dan makna yang keempat adalah menurunkan. Fardun, maksud yang keempat adalah menurunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Farada 'alaika, menurunkan Al-Qur'an kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Maksud yang keempat di sini daripada perkataan yang sama, fardun, tetapi maksudnya adalah menurunkan. Halal seperti firman Allah, ini makna yang kelima. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan. Faradallahu lahu, dihalalkan oleh Allah baginya. Ini makna yang kelima. Ini makna-makna lughah yang diambil daripada perkataan fardun yang terkandung dalam Al-Quran. Ada 5 makna. Manakala makna fardun dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Itu makna yang kita nak. Antara tujuan utama kita tahu dan Allah tetapkan bahagian-bahagian kepada ahli waris adalah untuk tahu berapa bahagian mereka setiap seorang, untuk menentukan hak bagi setiap ahli waris, yang mana akhirnya dapat menghindarkan kita daripada memakan harta secara batil, memakan harta orang lain. Itu antara matlamat utama kenapa kita kena belajar faraid, supaya kita tak ambil hak orang lain dengan suka-suka hati. Kita tak makan harta anak yatim, na'udzubillah. Kita tak makan harta ibu tunggal yang kematian suami. Kalau kita lihat sejarah pewarisan pusaka, sebelum datangnya Islam, pusaka hanya diberikan kepada lelaki dewasa sahaja. Maka turun Al-Quran, datang Islam untuk menaikkan martabat wanita, diberikan juga bahagian bagi wanita. Cuma bagi wanita ni kebanyakannya situasinya lizakari mithlu hazil unsayan, bagi lelaki 2, bagi perempuan 1. Nisbahnya 2 lelaki 1 perempuan. Tetapi tak semua keadaan. Ada juga keadaan perempuan lebih banyak daripada lelaki, daripada waris lelaki yang lain. Ada juga keadaan perempuan yang dapat, lelaki tak dapat langsung. Jadi tak boleh kata, oh dapat, memang dapat, tapi sikit daripada lelaki. Tak semestinya. Ada keadaan perempuan lebih banyak dapat dari lelaki, ada keadaan perempuan dapat, lelaki tak dapat langsung. Nanti kita akan jumpa antara contoh-contoh yang kita akan masuk nanti. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris, iaitu ilmu pewarisan, dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, kata nama berbilang daripada perkataan mirathun. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai 2 makna, iaitu yang pertama kekal, al-baqa'u. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah al-waris, iaitu yang kekal. Dan yang kedua perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, al-intiqal. Ini makna miras. Peranan ilmu faraid, terdapat 6 peranan ilmu faraid yang utama. Banyak lagi sebenarnya, cuma penulis masukkan 6 peranan, fungsi.
ilmu faraid ini kepada umat Islam. Yang pertama, tujuan kita belajar, tujuan untuk kita tahu dan peranan ilmu faraid ini untuk mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Kerana ada di kalangan masyarakat kita yang salah faham dan tak tahu yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Bagi dia, oh yang ni orang bagi masa kenduri, masa datang layat. Oh ni harta pusaka ke bukan? Tak faham, tak tahu yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Dapat pampasan, insurans, takaful, yang ni harta pusaka ke bukan? Nak bagi ikut faraid kan macam mana ni? Sebab orang tak tahu lagi, tak dapat nak membezakan yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Yang kedua, untuk memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Yang ini juga ramai yang salah faham dan tak tahu. Ingat mati je seseorang, harta. kaya aku. Ingat mati je dia ingat harta pusaka faraid. Tak, sedangkan faraid itu tingkatnya yang keberapa? Yang keempat, yang kelima. Yang pertama sekali, bila berlaku kematian, apa yang kita nak kena buat sebagai waris dengan harta si mati? Ambil guna untuk pengurusan jenazah. Mandinya, kafannya, kebuminya, solatnya. Kalau melibatkan kos, ambil dan guna dulu. Jangan kita ingat mati je terus faraid. Tak. Ada perkara-perkara yang lebih utama yang wajib waris buat sebelum daripada faraid, pengurusan jenazah. Yang kedua, hak harta tersebut. Maksudnya, contoh ada gadaian lagi. Si mati ni ada buat gadaian dekat arwah tu. Kena tebus dulu. Apa lagi contoh harta-harta yang belum dapat, seperti contoh takaful yang dicarum atas namanya, bukan takaful hibah. Takaful hibah tak termasuk sebagai harta pusaka, nanti kita akan masuk. Kemudian hutang si mati, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Kemudian wasiat si mati jika ada. Wasiat ni dulu sebelum turunnya ayat Al-Quran, wasiat hukumnya wajib. Wajib kepada siapa? Kepada ibu bapa dan kerabat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah lil walidani wal aqrabin. Diwajibkan kepada kamu untuk membuat wasiat ketika kamu hampir mati. Kepada siapa? Ibu bapa dan kerabat. Ayah, ibu, adik-beradik, kaum keluarga. Wajib hukumnya. Maka turun ayat Al-Quran memansuhkan ayat ini, maka hukum wasiat dah bukan lagi wajib tetapi sunat. Bila kata sunat, jangan kita ambil ringan. Kerana ada hadis Nabi SAW, mafhumnya Nabi kata orang yang tidak membuat wasiat ini antara orang yang paling malang. Paling malang. Sebab apa? Dengan wasiat kita boleh menambah amal kebaikan kita. Kita waktu kita hidup, kita ada seekar tanah. Itulah harta yang kita ada. Kita nak bagi dekat orang, kita nak infakkan untuk jalan Allah masa kita hidup, kita risau takut kita tak cukup makan. Inilah harta yang ada, inilah hasilnya untuk kegunaan kita. Tetapi sunat untuk kita wasiatkan, nanti kalau ayah dah mati, nanti ambil suku ekar tanah ni, kamu berikan kepada masjid untuk tujuan sekian-sekian. Ataupun bagi kepada sekolah-sekolah anak yatim ke, untuk tujuan sekian-sekian, pembinaan sekian-sekian. Dapat tak jadi pahala nanti? Dapat pahala. Sebab tu Nabi kata, orang yang tidak melakukan wasiat antara orang yang malang. Kerana ini peluang dia. Dia tak rugi kat dunia. Sebab masa dia hidup, dia boleh guna lagi harta tu tadi. Tetapi bila dia dah mati, dia boleh manfaatkan pahalanya berterusan kalau diwasiatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Yang ketiga, mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ini penting. Untuk kita kenal siapa waris, siapa bukan waris. Kalau kita tak tahu, masing-masing rasa dia waris, masing-masing rasa aku berhak dapat. Padahal dia tak ada langsung dalam senarai waris. Dalam peribahasa kita apa? Lebih sudu dari kuah. Kalau kuah dalam mangkuk tu sikit je, tapi sudunya 20. Nak cedok kuah tu. Lebih sudu dari kuah. Padahal dia bukan waris. Jadi kita kena kenal pasti siapa dia waris. Di kalangan lelaki ada 15 orang waris yang berhak mewarisi pusaka. 15 tu yang kita nampak, tetapi sebenarnya lebih. Kerana daripada contoh anak cucu. Bawah cucu ada lagi, cicit sampai ke bawah infinity, tak ada penghujung.
Tapi kita nak bagi nampak gambaran 15 tu akhirnya sampai cucu saja. Yang atas akhirnya sampai datuk saja. Tapi atas datuk tu ada lagi waris. Seandainya yang di bawah tak ada dah, baru dia dapat yang kat ujung. Macam juga datuk tak dapat kalau ada bapa. Bila bapa tak ada datuk, baru datuk dapat. Begitu juga anak dapat, cucu tak dapat. Tetapi kalau anak tak ada, cucu dapat. Dan begitulah juga seterusnya ke bawah. Waris lelaki 15 orang, waris perempuan 10 orang. Ada 25 orang semua waris. Yang nampak jelas, yang biasanya terlibat 5 orang ini yang wajib dapat. Kalau dia ada 5 orang ini, yang lain baki 20 orang tu dah tak dapat dah. Apa dia yang 5? Bapa, ibu, pasangan si mati, sama ada suami atau isteri, anak lelaki dan anak perempuan. Ada 5 ni, adik-beradik, pak cik, sepupu, semua dah tak dapat dah. Jangan nak menyending-nyending. Yang ni yang biasa lebih sudu dari kuah. Kadang-kadang bukan anak, menantunya. Anak pergi tengah berbincang dengan waris-waris yang lain, menantu dari jauh tengok. Wah, dia yang tak senang duduk, dia pula yang tak senang duduk. Kesianlah ke sini, ke sana, ke sini. Masuk bilik, bang, macam mana bang? Dia pula yang lebih. Padahal bukan waris. Sebaiknya jangan masuk campur. Sebaiknya jangan masuk campur. Biar waris yang berurusan sesama waris. Mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah waris yang berhak ataupun tidak berhak. Kemudian yang keempat, antara peranan ilmu faraid adalah memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Teruskan. Kita nak kenal, memang ada 25 waris, tetapi tak semua dapat. Ada yang menghalangi waris yang lain. Jadi kita kena tahu siapa menghalang siapa. Kalau ada ni, yang ni dapat ke tidak? Kalau ada ni, yang ni dapat ke tidak? Itu juga termasuk dalam ilmu faraid. Untuk kita tahu siapa yang akan dapat, siapa yang tak dapat. Nak kira waris, 25 orang tu semua waris, tetapi tak semuanya dapat. Kemudian yang kelima, menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Untuk kita tetapkan bapa berapa, ibu berapa, isteri, suami, anak lelaki, anak perempuan, adik-beradik, anak kepada adik-beradik, adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu, pak cik sebelah bapa, anaknya lagi, pak cik sebelah bapa sebapa, anaknya pula. Semua tu itu kita kena tentukan sekiranya mereka di kalangan waris, kena tentukan berapa bahagian mereka. Dan yang keenam, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Inilah natijahnya. Tetapi nak sampai ke 6 ini, kena mulakan muka surat 1 dulu. Sampailah muka surat yang terakhir. Natijahnya dapat kita kira. Dah tentukan ayah banyak ni, ibu banyak ni, isteri banyak ni, anak-anak banyak ni. Itulah penghujungnya. Bila kita belajar tentang ilmu faraid. Supaya apa? Dapat menghindarkan kita daripada termakan harta secara batil. Kalau kita tak tahu, macam mana kita nak putuskan? Kita tak tahu ni macam mana faraid ni, macam ni kira-kiranya. Ambil je lah bagi sama rata. Syekh Said Saltut, ahli jawatan kuasa Darul Ifta Mesir. Saya tanya dengan sahabat saya, Ustaz Harun Nizam, dia tanya dengan guru dia, Syekh Said Saltut. Kalau misalnya kata kita dapat harta pusaka daripada peninggalan ibu bapa kita, yang mana kita tahu dulu mak ayah kita ni dapat secara sama rata, tak ikut faraid pun. Dan kita tahu mereka tak tentukan pun tentang faraid. Ini juga masalah yang berlaku di kalangan masyarakat. Tak tentukan, terus bagi sama rata. Sedangkan tentukan tu wajib. Kena tentu dulu. Nak sama rata kemudian silakan. Yang penting tentukan dulu. Dia tak tentu, terus bagi sama rata. Apa kata Syekh Syahid Saltut? Dia kata wajib kita yang dapat harta ni pulangkan. Sama ada pulangkan dari segi harta benda ataupun minta izin. Jumpa waris-waris yang sepatutnya dapat banyak masa tu tetapi jadi sedikit sebab bagi sama rata. Jumpa dulu arwah ayah saya dengan arwah mak kamu dapat harta sama rata. Arwah mak saya sepatutnya dapat sikit tapi dapat banyak sebab bagi sama rata. Macam mana kita nak kira ni?
wajib tanya. Kalau dia kata tak apalah bang, benda lepas kita biarkan dah, tak apalah kita jangan ungkit lagi dah, selesai masalah. Tetapi kalau misal kata dia nak tuntut, okey, kira balik berapa, tebus balik, wajib kita bayar balik dekat dia, wajib pulangkan. Sama juga kisah selepas kedatangan Islam, sejarah pewarisan selepas kedatangan Islam. Nabi SAW membenarkan pewarisan antara kaum Muhajirin dan Ansar atas ikatan persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Maka mereka ini boleh mewarisi antara satu sama lain, walaupun bukan ahli keluarga. Daripada Mekah berhijrah ke Madinah, Muhajirin jumpa dengan Ansar, ada ikatan janji setia. Aku mati engkau sebagai waris, kau mati aku waris engkau. Mati salah seorang, maka dia akan mewarisi harta kawannya tadi, walaupun tak ada hubungan keluarga. Nabi membenarkan, sehingga turun ayat mengatakan bahawasanya kaum keluarga lebih berhak berbanding dua orang yang mengikat janji setia di antara Muhajirin dan Ansar. Sahabat bila dengar perintah itu, katanya mesti bagi kepada kaum keluarga yang mereka dapat sebelum ni, mereka pulangkan balik kepada ahli keluarga yang masih belum berhijrah daripada Mekah. Pergi jumpa, bagi balik, ini harta saudara kamu, nama sekian-sekian, bagi balik. Tu iman sebagai seorang sahabat, keimanan sahabat. Kita iman orang awam ni lainlah sikit. Yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Tapi berkurang je semedang. Nak bertambahnya sikit. Tapi berkurangnya terus menjunam. Naiknya sikit. Tak apalah, yang penting ada naiknya. Ada naiknya, daripada tak ada naik langsung, terus turun, tak naik lagi dah. Tujuan ilmu faraid, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Isu semasa yang saya nak sentuhkan berkait dengan isu harta sepencarian. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, harta sepencarian ini kalau kita lihat kes-kes yang berada di tanah air kita, kebanyakannya dituntut oleh pihak mana? Pihak perempuan. Ada tak lelaki yang menuntut harta sepencarian? Jarang. Saya tak pernah dengar lagi. Mungkin ada, tapi jarang. Kebanyakan yang menuntut adalah di pihak perempuan. Kes yang berlaku, yang kita sedia maklum, yang viral seminggu 2 minggu ini, kematian seseorang YB. Seorang YB ni mati. Kita tak nak sebut nama lah. Bila kita sebut isu semasa, tujuan kita adalah mengambil pengajaran. Sekiranya peristiwa itu peristiwa tidak baik. Kalau peristiwa itu peristiwa yang baik, kita ambil pedoman. Itu tujuannya. Meninggal dunia akibat nahas helikopter tahun 2015. Tahun 2013, 2023, 8 tahun masih belum selesai urusan tuntutan harta sepencarian. Isu dia, isteri si mati ini menuntut harta sepencarian 2 bilion. 2 bilion ni bukan harta si mati. Harta yang dituntut atas nama harta sepencarian. Harta sepencarian maksimum yang boleh dituntut separuh. Itu maksimum. Bermakna boleh jadi harta si mati ini paling-paling sikit pun 4 bilion. Dan prosedur dia, prosedur untuk menguruskan menuntut harta sepencarian ini mesti dituntut di mahkamah syariah, mahkamah tinggi syariah. Dan proses itu sebelum daripada berlakunya urusan pusaka ataupun faraid. Sama juga dalam isu tuntutan wasiat wajibat. Wasiat wajibat ni apa dia? Cucu menuntut harta kepada harta arwah atuknya. Ini atuk, dia ada anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki yang tengah ni mati dulu, tapi dia ada anak, cucu kepada atuk ni. Atuk ni mati, jadi cucu dapat nak? Tak dapat, kerana ada anak lelaki, ada anak perempuan. Tapi cucu ni boleh menuntut harta atuk ni. 4 negeri undang-undang membenarkan, termasuk Selangor. Tuntutan namanya wasiat wajibat. Tuan-tuan boleh Google, boleh lihat apa prosedurnya, prosesnya. Kena buat tuntutan di mahkamah tinggi syariah. Proses itu termasuk harta sepencarian sebelum daripada pusaka. Selagi mana proses ini belum selesai,
proses pusaka akan tertangguh. Proses pusaka akan tertangguh. Kena selesaikan dahulu. Dan bila cerita tentang hak sepencarian, kita bagi muslimat, bagi isteri, contoh dia kemukakan tuntutan di mahkamah, hakim akan tanya satu persatu. Prosesnya agak sulit dan rumit. Bukan kita ingat, oh mati laki aku dapat separuh dah. Dan kena ingat, isteri yang menuntut bahagian harta sepencarian ini dia dapat, kemudian nanti pusaka dia pun dapat juga bahagian pusaka. Jadi dia dapat dua sumber. Satu sumber tuntutan harta sepencarian, satu lagi faraid. Apa bezanya? Faraid hak dan wajib. Manakala tuntutan sepencarian hak tetapi pilihan. Puan-puan boleh mohon, bukan wajib tetapi pilihan, sama ada nak tuntut atau tidak, boleh buat dan juga boleh tak tuntut. Jadi bila kita tuntut, hakim akan tanya satu persatu. Kenapa puan nak menuntut harta sepencarian arwah suami? Kerana masa hidup dulu saya yang membayar duit rumah ni. Rumah ni guna nama suami saya saja. Saya yang membayar tiap-tiap bulan. Contoh, hakim bila dengar macam tu, dia tak terus terima tak? Apa bukti puan membayar? Ada resit-resit simpan daripada pembayaran pertama sampai 35 tahun. Contohlah, ada disimpan. Barulah lulus. Jadi mulai malam ni simpan resit-resit semua. Mana-mana yang dulukan duit dulu simpan bukti tu. Jangan hilangkan bahan bukti. Ini antara proses mahkamah. Ada juga yang menuntut atas nama saya tak bekerja semata-mata menjaga anak suami saya. Boleh. Boleh tuntut itu, tetapi had ataupun jumlahnya bukan kita yang minta. Saya nak tuntut 10 juta. Tak, mahkamah yang menentukan berapa kadar yang logik ataupun layak untuk isteri ini tuntut harta sepencarian, dan menilai pada bukti-bukti, hujah-hujah daripada pihak isteri kepada si mati. Prosesnya panjang. Tonton bayangkan 8 tahun belum selesai. Jadi kena faham, kalaulah misal kata puan-puan memang dah berharta jutawan, tak apalah, tak mengharap pusaka. Tetapi bayangkan ada waris-waris lain yang mengharapkan harta pusaka si mati, tetapi dengan sebab kita bertindak, kita merasakan itu hak kita, ya betul hak, tetapi pilihan, kita boleh pilih sama ada nak ataupun tidak. 4 bilion tuan-tuan, kalau bahagian isteri 1/8, makan pun tak habis. Makan pun tak habis. 4 bilion. Kalau kumpulkan 4 bilion dalam masjid ni, kita tak ada ruang lagi dah nak bergerak. Sempit dengan duit 4 bilion. Makan pun tak habis. Dan tempoh tu bukan tempoh yang pendek. Proses perbicaraan. Silap-silap takut ada yang waris dah mati dah. Dalam tempoh 7 tahun, 8 tahun tu ada waris yang dah mati dulu dah. Tak sempat nak merasa pusaka arwah ni. Dah mati dulu dah. Kena kira balik satu persatu. Ingat ya, kematian berlapis. Kematian berlapis ini masalah yang sering berlaku dan menjadi cabaran kepada kami sebagai perunding-perunding harta pusaka ni nak menyelesaikan. Kena kira satu persatu tuan-tuan. Kematian pertama, siapa warisnya? Dia ada tanah atas nama Ahmad, mati tahun 2000 contoh. Ahmad ni ada tanah 1 ekar. Warisnya ketika dia mati ada 5 orang sahaja. Isteri, anak 4 orang. Tetapi diuruskan tahun 2023, dah 23 tahun baru nak urus. Isteri pun dah mati, anak-anak tinggal seorang je hidup. Kita nak uruskan geran ini kepada nama yang masih hidup sekarang, kita kena cari setiap waris kematian ini sehingga jumpa waris yang hidup pada hari ini, baru boleh masuk nama dalam geran. Kena kira satu persatu kematian. Saya pernah uruskan 7 kematian. Kena buat satu persatu. Kertas tu saya ingat kalau digam kertas tu lebih sedepur. Nak tentukan kematian pertama, kematian kedua. Kawan saya ada yang menguruskan sampai 20 lebih. Ada yang sampai 50 lebih. Kawan saya dari Terengganu uruskan 50 kematian. 50 kematian ni bukan bermakna tak semestinya ya 50 kematian ni 50 tahun, tak. Boleh jadi setahun berlaku 10 kematian.
Boleh jadi. Lagi-lagi kes yang sebelum ni COVID. Tak sampai sebulan 3-4 orang waris dah mati, meninggal dunia. 4 lapis kematian. Kena kira satu persatu. Sebab kita nak masukkan nama waris yang terakhir ni dalam bicara kuasa nanti. Dalam surat kuasa nanti mesti nama orang yang hidup. Siapa yang hidup last sekali? Jumpa ni, ini pun mati dah. Cari lagi waris ni siapa? Ini pun dah mati, cari lagi siapa waris. Sampai yang tak ni hidup. Okey, baru masuk dalam surat kuasa. Ni nama sekian. Sepatutnya 5 orang waris jadi 50 waris. 1 ekar tanah 50 nama. Agak-agak besar mana? Bahagi 5 tu pun dah sempit. Itu namanya takharus, iaitu menyerahkan hak kita, sama ada serah sepenuhnya ataupun serah sebahagian, sama ada dengan imbal balik ataupun dengan tiada imbal balik. Bincang. Lepas kita tahu hak masing-masing, bincang muafakat. Takkanlah 1 ekar tanah ni nak masuk 10 nama kita waris, patut-patutlah. Itu atas kebijaksanaan kita. Masukkan 1 nama contoh. Dia ni jenis berharta. Tak apa, masuk nama aku seorang. Yang lain-lain semua aku tebus, aku bayar. Yang lain setuju? Setuju. Bincang dengan pegawai pusaka, masukkan 1 nama saja, yang lain ini akan dibayar, ditebus. Sebab kemudahan, mudah kepada waris akan datang nanti. Waris yang seorang ni mudah untuk dia. Tuan-tuan bayangkan, kadang-kadang mindset kita, yang penting nama aku masuk geran. Tak kisahlah besar mana pun tanah tu, yang penting nama aku masuk geran. Ada orang macam tu. Di Kedah kawan saya uruskan. Bawahnya tu dah habis lebih 100 waris daripada sekeping tanah. Bila disukat-sukat, tak sampai 10 meter kaki persegi bahagian dia. Untuk apa? Dia ada tanah tu untuk apa? Tak boleh buat apa? Buat rumah pun tak boleh. Silap-silap buat reban ayam pun tak lepas. Silap-silap tanahnya pun dah ada rumah orang lain dah, waris lain. Nak kata apa? Tapi bagi dia tak apa, yang penting nama aku ada dalam geran. Yang penting nama aku ada dalam geran tu, yang geran kongsi sampai 40 nama, 50 nama. Berlaku tak? Banyak berlaku. Kalau tanah tu besar tak apa. Ini tanah dah kecil, ada 50 nama. Ada hak tapi tak boleh dimanfaatkan. Jadi kita kena bijak untuk menguruskan harta pusaka kita. Tebus ke, jual kepada waris lain ke, bincang elok-elok supaya mudah juga waris-waris yang selepas itu. Kalau kita mati, anak kita dapat berapa pula meter kaki persegi? Kita punya 10 kaki persegi, anak kita ada 5 orang. Berapa pula bahagi 5? Bayangkan. Sampai bila pun tak habis. Nak kira tu. Kira tu boleh kira, tetapi bahagian mereka tu dah sampai berapa? Silap-silap sekangkang kera. Itulah peribahasa kita, sekangkang kera. Berlaku tuan-tuan. Berlaku. Ada dekat Terengganu, kawan saya uruskan di Kedah. Telefon suruh datang ke Kedah sebab mesti kena berurusan di pejabat pusaka di mana aset tu ada. Kawan ni tanya, berapa bahagian saya kalau saya dapat? Kira-kira tak sampai RM10. Kalau tuan-tuan nak datang tak ke Kedah dari Terengganu, RM10 tak sampai bahagian dia. Sebab dah sampai beratus-ratus waris. Nilainya tu dah jadi kecil sehingga tak sampai RM10. Tapi sebab dia rasa bertanggungjawab, kalau aku tak datang ni, urusannya di sana takkan selesai. Jadi kena ingat, waris-waris yang tak nak beri kerjasama berdosa. Kenapa berdosa? Kerana sebab dia urusan yang lain terkendala. Kita tak tahu di kalangan waris-waris yang lain, mungkin di kalangan anak yatim yang memerlukan harta tadi untuk meneruskan kehidupan. Kita tak tahu di kalangan waris-waris yang lain ini, mungkin ada di kalangan ibu tunggal yang memerlukan harta tadi supaya untuk dijual untuk kelangsungan hidup dia. Kita tak tahu, tapi kita tak nak bagi kerjasama. Ada waris macam ni. Saya pernah uruskan, minta salinan IC pun tak nak bagi. Lantak engkau lah, aku tak nak uruskan dah, terpulang kat engkau. Nanti anak-anak engkau pula yang susah. Waris-waris dia pula akan susah nanti. Elok-elok masa tu 20 waris, jadi pecah lagi 40 waris, 50 waris. Nak kena uruskan satu persatu. Dan masalah yang biasa berlaku, waris-waris ni susah nak bagi kerja sama. Kalau 5 orang nak kumpulkan pun kadang-kadang susah. Tuan-tuan bayangkan kalau 20 orang yang terlibat, nak kumpulkan macam mana? Nak kumpulkan macam mana? Itulah masalah-masalah yang berlaku, isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Ada soalan tak 1-2 sebelum kita akhiri? Kalau tak ada, saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun.
andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.